Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, terima kasih kepada penonton sekalian kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Sembang Selangor di Light Blue Studio. Bersama saya tidak asing lagi, dah tentu saudara Fadi. Ya, apa khabar hari ini Fadi? Baik, Alhamdulillah. Masih okey hari ini ya? Alhamdulillah, kita baik-baik saja. Dah makan kari? InsyaAllah dah. Alhamdulillah. Baiklah, Abang Fadi. Beberapa tahun ni kita menghadapi kesukaran kerana pandemik ni lah. Daripada dalam institusi agama lah, daripada yang dibenarkan hanya 6 orang, iaitu daripada AJK Masjid sehingga 50%. Dan bagaimana pula sekarang kapasiti masjid bagi solat Jumaat? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali lah untuk episod seterusnya dalam Sembang Selangor. Seperti yang kita ambil tahu bahawa negara kita sekarang telah berada dalam proses pembaharuan dan perubahan yang lebih baik disebabkan oleh perkembangan kes-kes COVID yang menurun. Dan kita sedia maklum bahawa baru-baru ini Tuanku Sultan Selangor telah mengumumkan ataupun menitahkan kebenaran menggunakan ruang masjid sepenuhnya ataupun kapasiti penuh lah untuk aktiviti keagamaan kepada 427 masjid serta 316 dalam tempoh terdekatnya lah. Dan ini menunjukkan bahawa aktiviti keagamaan dapat diadakan secara lebih meluas. Kalau kita tahu sebelum ini kebenaran kepada mereka yang datang ke masjid adalah kepada AJK. Seterusnya kepada warga yang terpilih yang diberikan secara jemputan. Tetapi kalau ikutkan perkembangan tinggi selepas kita sedia maklum, negara telah berubah ke fasa yang lebih baik. Ketika sekarang kita dah melangkah ke booster 3 booster ketiga. Jadi atas sebab itulah Tuanku Sultan Selangor berkeyakinan bahawa perlunya perubahan untuk kita kembali ke masjid seperti sedia kala lah. Kalau kita tahu sebelum ini hampir 2 tahun sejak tahun 2020 kita dalam keadaan yang masih lagi berjaga-jaga. Tetapi walaupun kebenaran itu dibenarkan di masjid dan surau, penjagaan SOP juga perlu ditekalkan lah, diutamakan lah. Dan apa yang telah ditahkan iaitu setiap jemaah mestilah masih lagi mengamalkan penjarakan soft iaitu 1 meter. Dan insya-Allah selepas ini dah tiada keraguan di kalangan jemaah untuk pergi ke masjid dan boleh hadir ke masjid setiap waktu dan juga di waktu terutamanya di waktu solat Jumaat. Okay, baiklah, alhamdulillah. Tahniah kepada Kerajaan Selangor kerana sudah kembali seperti sedia kala. Cuma kita saling-saling kita dalam program keagamaan tu di masjid sentiasa mengekalkanlah SOP yang diberikanlah, dan juga SOP yang akan diupdate dari semasa ke semasa lah. Kita kena sentiasa mematuhi. Baiklah, dari segi ekonomi pula, saudara Fadi, boleh katakan ekonomi negara lah, ekonomi negara Malaysia, banyak yang mengatakan bahawa Selangor ini banyak menyumbang pada faktor kenaikan ekonomi negara. Semenjak 2 tahun yang lepas kita mengalami agak sedikit pengurangan kerana banyak pelabur keluar. Jadi bagaimana pula dalam perkembangan ekonomi dari segi import ekspor? Boleh saudara Fuadi ceritakan sikit tentang itu. Kita sedia maklum bukan sahaja di negara kita menghadapi masalah kadar KDNK itu berbeza disebabkan oleh pandemik. Tetapi kita sedia maklum kemasukan pelabur juga tu mengalami sedikit impak disebabkan oleh faktor COVID-19. Tetapi selepas pembukaan ekonomi ini secara berperingkat, kita menampakkan bahawa negeri Selangor masih lagi kekal menjadi peneraju utama sebagai negeri nombor 1 penyumbang terbesar ekonomi negara
Dan saya ucapkan selamat tahniah kepada pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang begitu efektif dan proaktif menarik pelabur, berkeyakinan untuk membuat pelaburan di Negeri Selangor lah. Kalau kita tengok, Selangor telah mencatatkan ekspor tertinggi pada November 2021, sekaligus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara lah. Dan jelas menunjukkan bahawa dalam tempoh tersebut kita telah menyumbang 6.3 bilion daripada pertumbuhan ekspor ini, iaitu hampir 30% daripada ekspor keseluruhan negara. Dan ini menunjukkan bahawa Selangor masih lagi menguasai dan juga kekal sebagai ekonomi negara lah, peneraju ekonomi negara. Dan antara negara-negara yang lain yang mengikuti Selangor seperti Pulau Pinang, Johor dan juga Sarawak. Dan ini menunjukkan bahawa keyakinan pelabur juga berdasarkan kepada kestabilan politik. Dan ini menjadi faktor utamalah Selangor masih lagi menjadi kekal mendominasi ekspor Malaysia dan merekodkan pertumbuhan ekonomi yang paling rancak di antara negara lain. Alhamdulillah, tahniah Selangor. Baiklah, Saudara Fuadi. Soalan ketiga. Dalam proses kita memulihkan negara, dalam proses kita memulihkan negeri, pada akhir tahun lepas kita telah dilanda musibah iaitu banjir. Hujan selama, kata orang, seminggu jugalah hujan tu. Jadi rata-rata boleh katakan Shah Alam, Dun Pematang, boleh katakan banjir keseluruhannya. Jadi apakah penambahbaikan bagi masa banjir yang telah menerima bantuan? Mungkin bantuan itu tidak cukup kerana ada yang mengalami, boleh katakan 90% kerosakan pada kediaman mereka. Kita tahu dalam tempoh banjir, iaitu kita sekarang melangkah ke proses pasca banjir, pelbagai bantuan telah diberikan oleh kerajaan Negeri Selangor. Dan antaranya seperti bantuan Selangor Bangkit. Kita sedia maklum bahawa baru-baru ini kerajaan Negeri Selangor telah menyerahkan di kawasan Dua Permatang sebanyak 385 penerima bantuan banjir Selangor Bangkit di kawasan Dua Permatang lah, yang telah diadakan di kampung Sungai Gulang-Gulang. Dan saya ucapkan tahniah kepada para penerima telah mendapat bantuan Selangor Bangkit sebanyak RM1,000. Dan ini merupakan manifestasi usaha kerajaan Selangor bagi membantu mereka yang terkesan akibat daripada banjir. Kita tahu dalam tempoh banjir ini banyak kerusakan harta benda berlaku, malahan ada yang kehilangan rumah. Dan kita tengok kerajaan Selangor juga amat komited bagi mengenal pasti individu-individu yang perlu dibantu dengan segera. Dan selain daripada bantuan daripada kerajaan Selangor, Lembaga Zakat Selangor juga telah membantu mereka yang terkesan akibat daripada banjir. Dan kita sedia maklum baru-baru ini bahawa Lembaga Zakat Selangor telah mengumumkan pemberian sebanyak RM600 kepada 23,000 penerima, iaitu mangsa banjir yang terkesan akibat daripada banjir yang berlaku dalam tempoh beberapa hari lah. Dan antara usahanya lah program LSZS Peduli ini telah mengenal pasti mereka-mereka yang terdiri daripada penerima zakat untuk dibantu dengan segera. Dan ini merupakan inisiatif yang sangat bagus, dan saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor yang turut sama membantu penduduk Negeri Selangor yang terkesan akibat banjir inilah. Yalah, sebab bagi golongan miskin dan juga asnaf ini kehilangan kediaman mereka tu adalah amat berat bagi mereka, ya. Betul. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa. Kongsi Pacai. Sembang Selangor terbaik.